السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Tuhan muslimin muslimat segala maaf Allah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-7 daripada Ramadan dari tahun 1435 Hijriah. Alhamdulillah, kita dapat lagi meneruskan ibadat malam kita bermula dengan salat fardu Isya secara berjamaah, kemudian disusuli pula dengan salat sunat tarawih yang merupakan sebahagian daripada qiyam syahr Ramadan, sebahagian daripada kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, panjangkan usia kita sampai ke Ramadan ini. Kita berdoa daripada Rajab, daripada Sya'ban, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Alhamdulillah, Allah kabulkan permintaan kita. Ada orang yang Allah tidak izinkan. Pada petang tengok anak bulan, bukan buat apa, dia gaji pokok lah. Gaji pokok, penat, bawa pergi hospital, habis pokok. Petang tengok anak bulan, 29 Sya'ban, guru besar Sekolah Kebangsaan Darul Aman, almarhum Cikgu Fauzi, orang yang sangat baik, sangat cukup baik. Kita pergi sekolah dia, sambil-sambil kita duk observe guru pelatih di sekolah, melayan kita, Masya Allah. Saya dapat sahabat tu lewat situ saja, rumah dia, dekat tu saja. Esok lusa nak sambut Ramadan, apa boleh buat? Sampai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah masih lagi bagi ruang. Ni Ramadan bukan saja-saja main. Bukan kosong-kosong macam tu je Allah bagi macam tu tanpa ada sebab. Ada sebab. Jadi kita kena ambil orang kesempatan ini. Mudah-mudahan kita tidak mengabaikan tanggungjawab kita terhadap Allah. Biarlah nantinya Ramadan dan juga puasa kita itu mampu untuk menjadi syafi'an. Puasa itu akan menjadi pemberi syafaat kepada kita bila kita nantinya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diimamkan, saya fahamkan Hafiz. Ada Ustaz. Jalan sekali kata Hafiz. Ya. Tuan Imam kita, alhamdulillah, terima kasih jadi imam kita pada malam ini. Tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang saya nak kongsi sikit saja pada malam ini. Kita tak ambil masa banyak. Sekali lagi kita nak warming up, Brazil nak main. Memang warming up tak cukup tu yang kita baru tu. InsyaAllah saya akan kongsi 2-3 hadis pada malam ini berkaitan dengan Al-Quran Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Yang Al-Quran itu tugas dia apa, fungsi dia apa? Hudan lin-nas, memberi petunjuk kepada kita. Baca Quran tapi tak dapat petunjuk, maknanya kita macam yang baca selopangan. Kalau kita tidak faham. Ada untuk kongsi Ustaz Zakaria Haji Ahmad bawa cerita dalam kuliah-kuliah dia, bagaimana Tuan Guru Datuk Nia Abdul Aziz Ni'mat, bekas Menteri Besar Kelantan. Ketika dia menjadi Menteri Besar,
dia akan bertadarus di setiap daerah ketika bulan Ramadan. Dan di antara ucapan-ucapan yang dia sampaikan kepada jemaah dalam majlis-majlis tadarus itu, dia kata, yang boleh baca Quran, baca bagi molek-molek, baca elok-elok, rajin-rajin membaca. Yang tidak dapat membaca Al-Quran, pergi belajar sungguh-sungguh, dia kata. Belajar sungguh-sungguh, bagi reti baca Quran. Sebab apa dia kata? Kita, dia kata, bila kita terima surat-surat daripada kawan-kawan kita, dalam apa juga bahasa pun kita boleh baca. Marilah bahasa Melayu kita boleh baca lancar. Marilah dalam bahasa Inggeris kita boleh baca lancar. Mari dalam bahasa Mandarin, pokoklah surat tu, Felicia yang hantar pun kita boleh baca. Tiba-tiba surat cinta, wakaf cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita tak boleh baca. Tak sedih kan kita? Mainlah surat berjela-jela. Kita boleh baca, cuba faham, ulang pula. Tak cukup dengan tu, bawa bantai lagi. Magik-magik tidur, tak nak baca doa, magik buka surat tu dulu. Tiba-tiba risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan kepada kita melalui baginda kita sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh membaca dia. Jangan kata faham, baca. Jadi kalau kita mengaku diri kita sebagai seorang Muslim, mukmin, tetapi kita gagal untuk membaca Al-Quran itu dengan baik, dengan penuh tartilnya, dengan penuh adabnya, dengan penuh tajwidnya, panjang dan pendeknya, siapa kita nanti untuk kita dakwah kata kita seorang Muslim nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena rasa ada perasaan malu itu kerana kita gagal mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita. Bukan banyak belanja dia. Saya rasa belanja untuk kita main futsal sebagai contoh lebih mahal daripada kita pergi belajar Quran. Belanja untuk kita pergi menghabiskan hobi kita. Ada orang hobi dia memancing, sekali masuk kolam RM20, belum tentu boleh buat keluar ikan. Ada hobi dia main badminton, tiap-tiap malam akan kongsi sekali main RM10, main tiap-tiap minggu. Lu nak beli shuttle, nak sewa dewan dan sebagainya, itu hobi kita. Kita keluarkan belanja sebulan RM50 pun tak apa. Tiba-tiba untuk membayar, memberi sabu hati kepada guru Al-Quran dengan tujuan untuk membolehkan kita membaca Al-Quran, kita amat berkira-kira. Kita tidak mampu. Contoh, cuba tanya kawan-kawan kita yang buka kelas-kelas Quran itu, kelas-kelas qiraati itu. Berapa banyak orang-orang yang tidak membayar Quran, bukan mahal pun, RM25 tak? Sebulan RM25. Tujuan dia untuk apa? Supaya anak itu boleh baca Quran, supaya anak itu nanti bila kita dah meninggal dunia, dah masuk dalam kubur, dialah yang akan bacakan ayat-ayat suci itu kepada kita. Tak payah berharap orang surau. Ni bila ada kematian main cari orang surau. Ustaz, Tuan Haji, boleh tak main buat tahlil? Habis 3 malam tu, lagak kita nak baca pula untuk arwah dia. Ini anak kita mana anak kita? Nu tanya dulu, hantar pergi kelas Quran, tapi apa? Yuran tak bayar. Hutang kita dengan ustaz tu. Ustaz tu buruk dah. Tiap bulan nak bayar apa? Sewa rumah. Tiap bulan nak bayar gaji guru dia. Kira-kira tengok ada 70% saja guru yang bayar. Ada 50% saja. Ini dilema dia juga. Sekolah saya dulu, Ma'had Tarbiyah Islamiah Biarang, memang 100% milik masyarakat, bergantung kepada yuran daripada waris. Lah ni 170 tak silap saya, sekali dengan makan, sekali dengan yuran pengajian. Baru ni buat pertemuan dengan guru yang menguruskan kebajikan, guru-guru di sana, nak bayar satu hati, 3 bulan satu hati tertunggak kepada guru-guru. Entah satu hati dia berapa? 350, anak 10 orang. Di Ma'had Biarang sana. 3 bulan dah tertunggak. Ni raya ni baru duk cari kawan-kawan, alumni, nak himpun balik, pokok boleh bagi satu hati, seorang guru 200, 300, pokok ada. Bila tanya balik punca dia apa? 50% saja waris yang membayar yuran. Tapi nak anak itu pandai, anak-anak itu alim, nak anak itu boleh baca Quran. Tapi kita tidak bersedia untuk itu. Tidak bersedia berkorban sebenarnya. Kita hantar saja, pergi letak saja. Tambah pula zaman hari ini, kita dulu kalau anak kita tak boleh, kita marah anak kita, aku hantar pergi sekolah, pasal anak tak boleh. Lah kalau anak kita tak boleh, kita pergi tanya cikgu, pasal anak saya tak boleh. Kita pergi tanya cikgu dia.
Kita bukan tanya anak kita. Anak kita main surau, tu cucung macun, tanggung, cucung macun, tanggung. Saya sampai tadi, ada duduk menyembang dia di kursi batu. Dia suruh masuk, tak tahu dia masuk ke tak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam satu hadis riwayat daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, hadis yang simple, hadis yang mudah, hadis yang masyhur, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dalam kalangan kamu, kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran dan dia mengajar orang. Itu sebaik-baiknya. Bukan orang yang ada bidang kelulusan dari sudut boleh buat bangunan tinggi-tinggi, boleh bertukar tanah dalam-dalam, boleh terbang tinggi-tinggi, boleh menyelam dalam-dalam. Tetapi orang yang belajar Al-Quran terbaik, kata Nabi SAW. Bagaimana kita merasakan hadis ini dalam pemahaman kita? Bila Nabi apa? Bila kita baca, bagaimana kita feel dia? Kata ini antara golongan yang terbaik ini, golongan hafizul Quran, golongan mahirun bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran. Bagaimana kita rasakan? Satu, ini hadis pendek saja, riwayat yang sahih daripada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari muatkan dalam kitab dia yang sahih, Sahihul Bukhari, yang diiktiraf sebagai kitab as-sahhul kutub ba'da Al-Quran, yang kitab paling sahih selepas daripada Al-Quran. Hadis ini. Baik, yang kedua, hadis yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ata'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran." Juga hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, atau disebut sebagai muttafaqun alaih. Kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dan dia baca dengan mahir, baca dengan elok, dengan cantik, dengan lagunya, dengan suara pun ada, dengan tajwidnya betul. Kalau 2 harakat 2 harakat, kalau 6 harakat 6 harakat, dengan sifat hurufnya, dengan apanya, semua cukup lengkap, makhrajnya, fasahahnya. Orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan duduk bersama dengan kumpulan para nabi dan juga para rasul. Orang yang baca Quran macam ni hebat dia. Macam qari kita tu kan, Johan antara bangsa. Tak payah Johan antara bangsa, Johan daerah kita pun baca sedap. Johan daerah kulit banyak bangun kita kata. Tak usah budak besar, tak usah orang dewasa, orang kecil je. Johan tilawah Quran, mereka sekolah rendah, jatuhkan pelajar sekolah kebangsaan Jalan Ayam Besar, Jalan Ayam Besar. Main tengok siapa cikgu dia, siapa ustaz dia, Ustaz Farid rupanya. Hebat. Tak tengok ustaz dia ni, cuma tengok anak murid dia. Baru daerah tu pun baca sedap. Tambah kat Johan peringkat kebangsaan baru ni, peringkat antara bangsa baru ni, 4 kategori, 1 kami. Okey, hebat. Hari itu nyari-nyari Malaysia menang Piala Thomas. Tidak, esok tu kita cuti. Kita duduk tunggu pokok menang. Tilawah peringkat antara bangsa pokok boleh cuti. Tak apa, tak boleh cuti, boleh 5 mata yang jadi. Sekolah. Baik. Orang yang mahir tadi. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi yaqra'u al-Qur'an wa huwa yatata'ta'u." Yatata'ta'u, tuan-tuan. Kalau tadi mahir, kalau yatata'ta' ni makna dia apa? Bangka-bangka semalam apa kata terketak-ketak. Yatata'ta'u, baca dengan merangka-rangka. Tapi nak baca juga wa syaqun 'alaih, sebab macam ada benda melekat di apa nama dia rengkuhnya. Tertentu pun baca, ada 2 pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahu ajran. Cuma tak mau baca ni, tak kenal juga. Habis cerita
ni tuan-tuan, Datuk Mufti Mai itu seminggu sebelum puasa. Dia kata apa? Bila Quran ni, dia kata, kita kalau kita nak pergi sana Kamboja, pergi jalan-jalan, kita boleh bawa Quran, bawa lambat untuk tujuan pergi sedekah, tak boleh. Sampai dia kena rampat. Tapi nak masuk macam mana? Mesti kena melalui G to G, government to government. Dah ni guna istilah tu lah. Traffic light sebut TL saya tegak. Dia sebut panjang-panjang, orang faham. Government to government, mesti melalui kementerian dalam negeri sampai ke kedutaan Malaysia di sana, baru boleh diagihkan kepada pejabat mufti Kamboja pergi hantar pergi masjid. Buat hantar pergi masjid, tuan-tuan, tak ada berapa hari Quran tu hilang. Quran hilang, tak ada lagi ni. Kita duduk ni elok-elok je, kulit tu elok lagi. Hak lepas hilang. Mufti pun tak tahu di mana. Siapa yang sanggup mencuri Quran ni, mengambil Quran ni, sebab ambil benda orang tanpa izin, fahuwa curiyun, Arab kata. Man akhadha harta orang bighairi izin tuannya, fahuwa curiyun. Orang Arab kata. Satu hari Mufti Kamboja menganjurkan majlis tilawah Quran. Pakat mic menunggu keluar dari kampung, pakat kilik Quran semasa itu. Quran hak ni mesti tu. Kalau tahu Quran hak tak di masjid pergi mana? Tapi tuan-tuan, mereka terpaksa curi Quran tu, terpaksa ambil sebab mereka nak beli untuk letak di rumah sebagai untuk kegunaan peribadi. Tak boleh, tidak dibenarkan, tak ada jual. Mereka terpaksa ambil daripada masjid. Ambil dan balik baca. Lari pun juga kalau orang nak wakaf Quran, main letak ke masjid surau, lepas tengok dulu letak di masjid surau tu, baca atau tak Quran itu. Adakah dia duduk saja di roh itu, ataupun ada orang yang membaca dia, bertilawah dengan Al-Quran yang diwakafkan itu. Itu orang sana yang baru ni ada kawan kata, mungkin apa nama tuan-tuan pernah sampai menjual masjid. Kita kata keadaan itu macam zaman 60-an dulu. 60-an dulu berbanding dengan kita ni. Baik, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis yang agak panjang. Mula pendek, yang kedua sederhana, ketiga panjang. Panjang tak tahu nak ambil bawah. Dan mula masuk panjang. Baik. Hadis ini riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi daripada Yaman. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an kamathali utrujah rihuha tayyibun wa ta'amuha tayyib." Ini satu. Yang kedua kata Nabi, "Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'an kamathali tamrah la riha laha wa ta'muha hulu." Dua. Yang ketiga kata Nabi, wa mathalul munafiq, atau dalam riwayat yang lain, wa mathalul fajir alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali raihana rihuha tayyibun wa ta'muha mur. Yang keempat kata Nabi, wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzala la riha laha wa ta'muha mur. Muttafaqun alaih. Hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor satu tadi kata Nabi, perumpamaan orang yang beriman, orang yang mengaku iman dia dan terbukti iman ini. Karena iman itu bukan sekadar tasdiqul bil qalb, juga kita ucap dengan lisan, wala amalu bil jawarih wal arkan, kita juga tunaikan maksud iman itu dengan anggota tubuh badan kita. Orang yang beriman ini kata Nabi, bila dia membaca Al-Quran, perumpamaan dia umpama sebiji buah, sejenis buah, nama dia utrujah. Ini buah jenis merah mana ni, cari makna pun tak tahu dalam bahasa Melayu. Jenis apa buah utrujah ni kata Nabi? Rihuha tayyibun, dia punya bau dia cukup sedap, bau dia cukup baik.
Buah apa tu tuan? Bau dia cukup baik. Kita beri buah tu rasa cukup seronok. Buah apa? Buah durian. Try buah lari tambah ni pagi subuh bawa keluar. Buah durian. Buah kuning. Tak tahu buah apa. Tak tahu buah apa. Tapi bau dia sedap. Dan juga kata Nabi, wa ta'muha, dan rasa dia pun sedap. Hak ni perumpamaan orang yang beriman dan dia baca Quran. Bau dia pun sedap, rasa dia pun sedap. Hak buah jenis ni kita nak cari. Buah jenis kita nak cari. Yang kedua kata Nabi, perumpamaan orang yang beriman tetapi la yaqra'ul Quran. Dia tidak membaca Al-Quran. Umpama kata Nabi, katamrak, umpama buah kurma. Ramai lagi nama apa pun, Yusuf Tayyub ke apa ke, buah kurma. Kita dah makan buka puasa tu kan. Pasal apa buah kurma? Kata Nabi, la rih alaha wa ta'muha khulsh. Buah kurma ni tak ada bau. Ada bau tentang buah kurma. Bombi lah mereka sakit semalam, kedua itu tak nak bau apa. Buat main selori buah dalam rumah kita, buah di tepi surau kita, tak ada bau apa. Tapi rasa dia cukup sedap. Buat main lah jenis apa pun, Mariami ke, Ancuah ke. Kalau hak yang apa nama, hak ada putih-putih sikit tu nama balah berhijau lagi tu, hak tu cukup sedap. Tu rasa mana-mana juga, rasa dia sedap. Ini perumpamaan orang yang beriman tetapi dia tidak membaca Al-Quran. Dikira teruk. Yang ketiga ni, hal ni pun teruk juga yang ketiga ni, bahkan lagi teruk. Perumpamaan kata Nabi, orang yang munafik. Orang munafik ni maksudnya dia buat dosa, iman dia tak tahu duk belah mana. Yang dikatakan munafik ini, muzabzabina baina haula'i wa la ilaha haula, la ilaha haula wa la ilaha haula. Dia ni kau belah tu pun tak, kau belah ni pun tak. Lepas tu siapa? Dia pun tangkih atas pagar. Wallahu a'lam. Yang kata munafik ini, dalam Quran sebut sifat dia begitu, tidak ke arah belah sana, tidak ke arah sebelah sini. Kadang-kadang dia boleh jadi orang yang sebelah situ, kadang-kadang dia boleh jadi orang yang sebelah sini. Munafik ini, bila dia membaca Al-Quran, kata Nabi, dia umpama minyak wangi. Contoh main surau pakai minyak wangi kan, spray minyak wangi, wangi. Dia nama apa? Malaikat sungguh. Hak minyak wangi, hak yang jenama malam Jumaat tu lain pula. Hak tu wangi lagi. Hak main surau biasa-biasa ada. Hak minyak wangi malam Jumaat tu lain macam bau dia. Tapi kata Nabi, yang kata minyak wangi ni bau wangi, tapi try cari tengok rasa sikit lidah. Apa rasa dia? Rasa dia pahit. Minyak esen tu, minyak atar tu try bau di lidah, dia pahit. Ini perumpamaan orang munafik. Nampak je wangi, nampak je comel kan, tapi hakikatnya pahit, tak sedap. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kata Nabi, dia umpama sejenis buah, nama dia Hanzalah buah ni. Yang buah Hanzalah ini, dia bau pun tak ada, rasa pun pahit. Ada kita nak pergi makan, buah bau pun tak, rasa pula pahit. Sopa je akak seruntun. Tapi cari tengok akak seruntun pahit, bau buah pun tak ada. Tengok kelaku pun kita pun tak suka. Tuan-tuan, ini hadis yang ketiga, tak panjang mana pun. Jadi kita nak doa, kita nak doa kumpulan mana? Kita nak doa kumpulan mana? Sebab itu kita nak yang jenis bau pun wangi, pakai minyak wangi tak, dan rasa pun sedap, rasa pun manis, rasa pun begitu hebat. Kalau macam buah durian, kita kata apa lagi, tak mahal dia apa? Musakin. Ada lagi. Tahun lepas ada satu jenis, saya lupa nama, pegawai pertanian umur 5 atau saya tak, dia buat pertandingan, dia ingin balik pulau, musakin kalau apa atau musang kelabu ke apa ada jenis itu. Tapi menang kat kawan tu, sedap, bau sedap, makan pun sedap. Bagi kita lah, bagi
Turujah itu umpama buah durian yang kita bau dia pun sedap, kita makan pun sedap. Buah terikat tak bau, tapi makan sedap. Buah haniju boleh gagap ada bau. Orang Arab panggil syamam. Orang Arab panggil syamam. Kalau kita pergi ke market dia tu, ke pasar dia tu, kita tengok buah syamam, kita angkat, bau tu. Tarik sekali tu kan, sip sekali tu kan, dia bau tu. Buah tu boleh beli. Buah tu boleh beli. Rasa pun sedap. Mana dia? Tuan-tuan dan rahmati Allah. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang terakhir pada malam ini. Sebelum musim YouTube untuk bermula. Hadis yang terakhir kata Nabi SAW. Hadis riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis pendek. Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a." Nabi kata tolonglah bacalah Quran, kata Nabi. Nabi minta kita bacalah Quran. Sebab apa? Fa innahu ya'ti, kerana Al-Quran itu akan datang bila yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, syafi'an li ashabi, sebagai memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran itu. Tuan, hadis riwayat Muslim, sahih riwayat Muslim. Tuan, syafaat dari Nabi ni, kita ni nak masuk syurga, kalau tidak kerana syafaat Nabi, kita pasti akan dihisab, dan bila melalui hisab, confirm kita akan diazab oleh Allah. Kalau kita tidak bertaubat. Bohong kalau kita kata aku selama aku hidup ni tak pernah ada dosa aku buat. Lihat timbangan sebelah kiri kita ni, walaupun dia ringan, walaupun mungkin sebelah kanan lebih berat, tetapi ada dosa yang tidak kita minta ampunkan dari Allah. Mungkin ada solat-solat kita yang luput, mungkin ada puasa-puasa kita yang luput, mungkin ada wang zakat yang tidak kita jelaskan, mungkin kita buat umrah, buat haji yang tidak mabrur, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala amalan-amalan kita. Nak masuk syurga direct guna smart tag punya. Touch ego kena buka dekat lah. Tu pun bimbang tu. Kadang-kadang kita tengok kawan kita duduk depan, laju je jadi smart tag. Sampai tiada kad. Dia nampak lampu putih tu kena undur lah. Kita pun terus channel masuk orang lain. Lihat smart tag betul-betul punya. Smart tag pun ada, duit pun ada dalam tu. Lalu saja, dia tagak. Keluar tadi memang korang ni, kan? Nak masuk syurga, begitu cara dia. Hanya dengan syafaat dari Nabi. Syafaat Nabi hanya ada 70,000 saja. 70,000. Saya ingat 70,000 ni satu padang serai pun dah dekat 3/4 lah. Kau padang serai saja, tak masuk kuliah lagi. Orang sebelum kali pun nak lah, kami nak lah. Orang ustaz pun minta juga, kan? 70,000. Maka hak yang akan menjamin kita nantinya insya-Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekadar kerana kasih kita kepada Nabi, kasih kita kepada Allah, juga kerana kita bertadabbur, bertilawah dengan Al-Quran dengan sebenar-benar makna tilawah kita, faham dia. Kita buat tuntutan-tuntutan Al-Quran itu, kita tinggal benda-benda yang Al-Quran larang, maka insya-Allah Al-Quran itu akan datang kepada kita nanti apabila kita berada di hadapan Allah ketika kita dihisab. Dia akan dia kata, ya Allah, aku syafaatkan orang ini kerana dia itu membaca aku dengan begitu banyak, Tuan-tuan dan rahmati Allah, baca Al-Quran khusus pada bulan Ramadan ini. Ambil peluang, ambil kesempatan. Lidah kita ni tuan, walaupun lidah belajar, lidah petai, lidah budu, tapi baca Quran sedap. Tentu nak banding dengan kawan-kawan kita yang sebelah Indonesia, kawan-kawan kita dari China, lidah mereka keras sikit. Bila disebut Allah, dia akan sebut Allah. Cuba tuan tengok drama, sinetron, kadang-kadang dia sebut Astagfirullah, kadang-kadang disebut Subhanallah, kadang-kadang ada dia punya telur-telur dia yang tidak sefasihah dengan bacaan daripada kita. Kawan-kawan kita dulu, masa kita belajar dulu, ada kawan-kawan asing, pelajar-pelajar asing juga macam kita. Bila kita buat perbandingan, ternyata belacan dan petai itu berjaya melembutkan lidah kita untuk membaca Al-Quran dengan baik. Jadi mungkin kalau kita tak ambil manfaat itu, lagi jangan balik dulu.
Ini belanjaan pula lagi kan. Buat orang betul, apa nama betul tu, nak beli lidah lembut, gosok lidah dengan cincin apa? Cincin suasa. Burung tiup pun boleh bercakap. Boleh bagi salam itu. Takkan burung kat kita boleh tak boleh baca Quran bagi baik. Kan? Tak salah. Kan? Tapi ada betul juga. Tutup burung kita bagi. Masa gosok gigi tu dia kata baru lidah. Tapi jangan buat lepas makan. Buat masa bangun tidur pagi. Tapi dia keluar balik apa yang kita makan. Macam hari ini kita buka usaha tadi, mungkin lagi kita ada moral dan sebagainya, nak habis sisa-sisa hari tadi kita makan habis. Nak lenok tadi kita pergi gosok lidah, kita keluar habis. Dan pagi-pagi esok, sebelum kita sok kita makan itu gosok gigi, kita asap kita punya lidah kita. Dia akan keluar, dia akan buang lendiak-lendiak yang ada di dalam ni, yang akan membolehkan kita membaca dengan lancar tanpa ada sekat-sekat, tanpa ada kahak-kahak yang mengganggu bacaan kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 10.45 malam, insya-Allah tuan-tuan kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang kalau tidak menjadi apa-apa halangan, insya-Allah. Selamat meneruskan ibadah Ramadan. Selamat meneruskan ibadah-ibadah yang lain. Perbanyakkanlah apa-apa perkara yang baik ketika dalam Ramadan ini. Ada sedekah, sumbanglah. Tak boleh banyak, bagi sikit. Bagi. Karena Nabi ketika bulan Ramadan, harta-harta Nabi karir ilmu salah keluar macam-macam saja. Nah, jadi kita pun kena ambil. Tak boleh banyak, kita bagi sikit, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari kelemahan diri saya sendiri, mohon untuk maafan ada kasar bahasa tersilap kata daripada saya minta ampun dulu. Masuk kampungan, nak keluar kampungan, kan senang. Jadi tuan-tuan, jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lilladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi